Aku mempunyai seorang sahabat karib. Kami bersahabat baik sejak tadika sehingga tahun kedua kami berada di universiti. Walaupun kami tinggal di bilik asrama yang berbeza, kami masih tinggal dalam satu blok asrama. Rezeki kami dapat bersahabat dari kecil hingga dewasa. Aku dan dia ibarat kembar yang tidak dapat dipisahkan lagi. Semester ketiga kami di kampus, aku masih ingat dengan jelas dia berlari ke arahku yang sedang mengulang kaji pelajaran di bilik pada ketika itu. Ira, dia suka kat aku juga. Ujarnya dengan senyuman di bibir. Siapa? Azlan? Aku bertanya. Ya. Dia nak aku jadi girlfriend dia. Perlu ke aku terima? Soalannya membuat aku terdiam buat seketika. Aku amat mengenali perangai Azlan. Dia seorang yang perengus dan terkenal dengan sifat Casanovanya. Zana entah gadis yang keberapa dia lamar untuk menjadi kekasihnya. Dia tu player, Zana. Kau sanggup ke kalau dia permainkan kau? Aku memberi peringatan. Zana hanya tersenyum. Sambil memeluk bahuku, dia berjanji dia tidak akan membiarkan dirinya dikecewakan Azlan. Dia sangat pasti yang lelaki itu telah berubah menjadi baik. Berkali-kali dia meyakinkan aku yang Azlan bukan seorang player lagi. Aku tidak tahu mengapa aku tidak dapat mempercayainya. Dia betul-betul bahagia dengan lelaki tersebut. Namun, selepas 3 bulan, Zana mula kerap menangis dan pelajarannya terganggu. Azlan curang dan seringkali berseronok dengan perempuan-perempuan lain. Lelaki itu masih lagi seorang playboy dan tidak pernah cukup dengan seorang gadis. Aku selalu berada di sisi Zana. Hampir setiap waktu dia menangis dan memintaku supaya menemaninya. Aku memujuknya supaya memutuskan hubungan dengan Azlan. Tetapi dia degil. Mengapa harus dia menyintai lelaki yang hanya tahu membuatnya sedih dan terseksa? Aku betul-betul tidak faham. Kau jangan tinggalkan aku, Ira. Aku ada kau je sekarang ni. Air matanya mengalir laju setiap kali dia berkata begini. Aku takkan tinggalkan kau, Zana. Kita sahabat dunia akhirat, kataku penuh ikhlas. Namun, aku tidak pernah menyangka yang kata-kataku dia pegang sampai kiamat. Dia benar-benar mahu aku menjadi sahabatnya dunia dan akhirat. Seminggu selepas itu, Zana dijumpai mati di dalam biliknya. Doktor mengesahkan kepalanya dihentak dengan senjata tumpul berkali-kali. Ketika mayatnya dijumpai rakan sebiliknya, dia sedang tertiarap. Tiada seorang pun yang tahu siapa pembunuh Zana. Semasa melihat keadaan Zana, aku pengsan. Selepas aku sedar, aku meraung bagaikan orang gila. Aku tidak dapat mengawal perasaanku. Hanya beberapa minit selepas itu, aku mulai tenang. Selepas dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh rakan hostel lain. Kini, sudah seminggu Zana pergi meninggalkan aku. Tetapi aku tidak pernah berasa sunyi. Dia selalu mengunjungiku selepas malam melabuhkan tirai. Aku merinduinya, namun aku mahu dia berhenti berada di sisiku. Aku tidak mahu dia muncul di depan mataku lagi. Malam semalam, dia datang lagi dan berdiri di hujung katil. Dengan mata yang merah, dia merenung tepat ke arahku. Aku tidak tahu apa yang dia mahukan dariku. Dia tidak bercakap atau bergerak. Dia hanya terpacak di hujung katil dan merenungku dari tengah malam sehingga subuh. Aku berasa bersalah dan malu kerana mengganggu rakan sebilikku untuk ketandas pada setiap malam. Aku nak balik rumah hujung minggu ni. Kau okey ke nanti sorang-sorang?
Rakan sebilikku bertanya. Badan aku mula menggigil. Aku tidak mampu berseorangan di sini. Namun akhirnya aku menipu dengan menganggukkan kepala. Lusa baru aku balik tau. Ujar rakan sebilikku. Aku hanya mampu tersenyum pahit. Hujung minggu memang ramai yang akan pulang ke kampung masing-masing. Aku tidak dapat pulang kerana kampung halamanku sangat jauh. Aku pasang bacaan Yasin pada setiap malam. Zana tidak berada dalam bilikku selepas aku memasang bacaan ayat suci. Tetapi dia muncul di luar jendela bilik pula. Melayang-layang di luar jendela tingkat 4. Wajah Zana semakin lama semakin jelek. Baunya juga sangat busuk. Sahabat dunia akhirat. Aku menekuk telinga dengan bantal. Zana mengulang-ulang perkataan ini. Kau dah mati, Zana. Jangan ganggu aku lagi. Marahku yang masih berada di bawah bantal. Aku nak masuk, Ira. Bagilah aku masuk. Kau tak kesiankan aku ke? Aku menggigil. Apa yang harus aku buat sekarang? Lampu tiba-tiba terpadam. Elektrik terputus. Aku kaget. Bacaan Yasin sudah tiada. Aku baca sendiri, tetapi kerap kali tersasul. Ketika itulah dia menyapaku dari hujung katil. Aku intai dari balik bantal. Dia sedang tersenyum manis. Di tubuhnya terbalut kain kapan yang dipenuhi tanah dan darah kering. Aku menarik selimut dan bergelubung. Mulutku terkumat kamit membaca ayat-ayat kursi walaupun bacaannya masih lintang pukang. Dah lama aku tak berbual dengan kau, Ira. Kenapa kau takut? Aku hanya mendiamkan diri. Bukalah selimut tu. Azlan dah mati. Dia terkejut tengok aku. Mataku membulat. Dialah yang bunuh aku malam tu. Sampai hati dia bunuh aku. Aku sunyi, Ira. Sebab tu aku datang ke bilik kau tiap-tiap malam. Kau tak rindu kat aku ke? Dada aku turun naik. Rupa-rupanya Azlan yang telah membunuh Zana. Secara tidak sedar, air mata aku menitis. Kita dah janji akan bersahabat dunia akhirat. Sekarang aku dah arwah. Kau bila lagi? Aku tunggu kau temankan aku kat barzakh. Aku menangis teresak-esak. Itu bukan Zana. Zana sudah meninggal dunia dan tidak akan kembali lagi. Ini iblis. Tetapi aku tidak cukup kuat. Aku tidak mampu membuka selimut dan bertentang muka dengannya. Beberapa saat selepas itu, kedengaran bunyi esakan Zana. Kalau kau ada, boleh kita lepak sama-sama macam selalu. Kau tak teringin ke nak pakai kain ni? Aku benar-benar tidak dapat mengawal ketakutanku lagi. Aku memejamkan mata. Sejurus kemudian, bau busuk yang lebih kuat menerpa ke rongga pernafasanku. Aku membuka mata dan disergah mukanya yang melekap di selimut yang menutupi mukaku. Jarak muka kami hanya beberapa inci sahaja. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku buang selimut ke tepi dan berlari keluar dari bilik. Di luar suasana terang benderang. Aku ketuk bilik sebelah dan bertamu di sana hingga pagi. Aku tidak berkata apa-apa sepanjang menumpang di situ. Mereka faham dan hanya menenangkan aku yang kelihatan serba tidak kena. Aku pulang ke kampung selepas malam itu dan menceritakan hal ini kepada kedua ibu bapaku.
Mereka terus bertindak dengan meminta bantuan seorang ustaz yang mereka kenali untuk mengubatiku. Pelajaranku terganggu selama beberapa minggu, tetapi keluargaku sudah menguruskan semuanya dengan pihak universiti. Aku hanya akan kembali setelah pulih. Aku berubat dengan Ustaz Iman selama 3 minggu. Ustaz Iman menceritakan bagaimana aku terkena badi mayat. Yang mengganggu aku bukanlah zana tetapi syaitan iblis. Aku sudah kembali ke kampus. Selepas berubat, aku sudah tidak diganggu lagi. Petang tadi aku pergi ke bilik yang pernah dihuni oleh arwah semasa dia masih hidup. Bilik itu sudah tidak berpenghuni lagi selepas kejadian bunuh itu. Tiada siapa yang berani untuk menginap di sini. Aku labuhkan punggung ke birai katil. Sudah hampir 2 bulan Zana meninggal dunia. Segala kenangan manis aku bersama Zana tidak akan pernah aku lupakan. Dia sahabat aku di dunia dan akhirat. Biliknya aku tinggalkan dengan wajah sayu. Ketika aku menaiki tangga ke tingkat 3, bulu romaku tiba-tiba meremang. Suasana menjadi teramat dingin. Aku